Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Izzati binti Muhammad Afandi akan menerangkan berkenaan pengaruh tamadun Islam terhadap pertumbuhan sains dan teknologi barat. Saya dan dua lagi ahli kumpulan saya iaitu saudara Izwan dan saudara Saiful Afra akan membentangkan tajuk ini. Kami daripada kumpulan 6. Kami akan, subtopik yang terdapat dalam pembentangan ini adalah berkaitan dengan pengenalan pengaruh tamadun Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi barat dan juga ibrah di sebalik kejadian. Pengenalan topik. Islam bermaksud daripada segi bahasa ialah tunduk, patuh, sejahtera dan menyerah diri. Daripada segi istilah, Islam ialah menyerah diri kepada Allah dengan tanpa ragu-ragu dan patuh serta taat akan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Tamadun Islam pula menurut Said Hawa ialah kerelevanan budaya yang ditegakkan oleh kemajuan Islam. Menurut Said Kutub, tamadun Islam ialah kemajuan yang terhasil daripada sekumpulan masyarakat melalui sistem sosial dan pemerintahan yang berteraskan syariat dan akhlak Islam. Menurut Cik Haslina 2013, tamadun bagi seseorang manusia ialah kehidupan bermasyarakat yang mencapai kemajuan dalam pelbagai sudut daripada aspek kemajuan dalam moral fizikal, kehalusan akhlak, kemajuan tempat tinggal, kebudayaan, kemajuan intelektual serta kelengkapan yang sempurna dan selesa dan juga berpusatkan bandar dan kota. Sains pula ialah istilah yang bermaksud daripada segi bahasa Arab bermaksud ilm yang juga bermaksud ilmu dan pengetahuan. Berasal daripada bahasa Latin Cynthia yang bermaksud ilmu, sama seperti Arab yang bermaksud ilmu dan pengetahuan. Menurut Profesor C.H. Waddington, iaitu ahli falsafah sains modern contemporary, sains adalah satu pandangan atau sikap terhadap dunia dan satu cara hidup. Menurut Muhammad Faris Iqbal Zaidi, Muhammad Zulfazli Syamsuddin dan Kamal Azmi Jasmi 2018. Dalam kajian mereka, mata pelajaran sains yang dipelajari para pelajar di sekolah, yang dipelajari di sekolah pada zaman kini, telah dibuktikan oleh para saintis Islam yang terdahulu. Maksudnya daripada apa yang dipelajari oleh di sekolah mata pelajaran sains, semua isi kandungan mata pelajaran tersebut telah diperakui oleh ilmuwan sains Islam. Alias Azhar 2017 pula menyatakan sains Islam ialah sains ialah daripada segi Islam lebih mementingkan etika dan kesempurnaan dibandingkan sains barat. Okey, seterusnya teknologi. Teknologi ialah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu tekne dan logos. Tekne bermaksud seni atau kerja tangan. Logos bermaksud wacana atau kajian secara sistematik. Menurut Nestor, teknologi merupakan suatu longgokan pengetahuan yang tersusun dan berfungsi untuk memperolehi matlamat secara praktikal. Elul pula berpendapat teknologi ialah kajian yang diatur dengan sistematik di atas suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mendapat matlamat. Singer ETL mengatakan teknologi ialah bagaimana terhasilnya sesuatu bahan dan penciptaan sesuatu produk. Seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, teknologi ialah perkataan yang berasal daripada perkataan tekne dan logos, bermaksud seni atau kerja tangan. Logos bermaksud wacana. Wacana ni maksudnya ialah suatu kajian ilmu yang dijalankan secara sistematik dan secara tersusun. Okey, penerangan daripada alias Azhar 2017, sains teknologi ialah dari sudut Islam ialah sains Islam ni dia telah merajui sains barat terlebih dahulu dan proses islamisasi dalam sains tidak wujud, tidak berlaku kerana tidak mempunyai kewajaran dan rasional.
Yang ini menunjukkan bahawa sains Islam ni telah diterapkan unsur-unsur yang rasional dengan akal dan bertepatan dengan akidah Islam dan syariat. Briford dengan katanya, science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicate its first glow to European life. Maksudnya di sini, sains ni sebenarnya datang daripada tamadun Arab, yang ini tamadun Islam yang membawa kepada dunia moden, yang kemudiannya dibawa ke Eropah dan kembangkan. Jadi maksudnya di sini, kegemilangan tamadun Eropah itu sendiri sebenarnya bermula daripada tamadun Islam yang mereka telah telusuri, mereka telah kaji dan mereka cedok-cedok, mereka ambil dan mereka menjadikan tamadun Eropah tu menjadi digemilangkan menjadi seperti tamadun Islam. Khawaja Abdul Al-Wahhab dalam bukunya Islam and the Origin of Modern Science yang bermaksud hampir 800 tahun di bawah pemerintahan Islam, Andalus ni sebuah tamadun Islam yang sangat gah telah menjadi satu sumber tamadun kepada dunia Eropah. Sebagai sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan Andalus dalam bidang seni, sastra dan sains tiada tolak bandingnya di benua Eropah. Penuntut dari Perancis, Jerman dan England datang ke Andalus untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Andalus. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, kaji hayat, yakni sains tulen, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum hanya boleh dipelajari di Andalus sahaja. Menunjukkan di sini sains yang betul-betul pure science, maksudnya memang betul-betul sains datangnya daripada Islam. Okey, seterusnya sahabat saya akan sambung berkenaan pengaruh tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alaizati binti Muhammad Afandi akan menerangkan berkenaan pengaruh tamadun Islam terhadap pertumbuhan sains dan teknologi barat. Saya dan dua lagi ahli kumpulan saya iaitu saudara Izwan dan saudara Saiful Afra akan membentangkan tajuk ini. Kami daripada kumpulan 6. Kami akan, subtopik yang terdapat dalam pembincangan ini adalah berkaitan dengan pengenalan pengaruh tamadun Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi barat dan juga ibrah di sebalik kejadian. Pengenalan topik. Islam bermaksud daripada segi bahasa ialah tunduk, patuh, sejahtera dan menyerah diri. Daripada segi istilah, Islam ialah menyerah diri kepada Allah dengan tanpa ragu-ragu dan patuh serta taat akan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Tamadun Islam pula menurut Said Hawa ialah kerelevanan budaya yang ditegakkan oleh kemajuan Islam. Menurut Said Qutb, tamadun Islam ialah kemajuan yang terhasil daripada sekumpulan masyarakat melalui sistem sosial dan pemerintahan yang berteraskan syariat dan akhlak Islam. Menurut Cik Haslina 2013, tamadun bagi seseorang manusia ialah kehidupan bermasyarakat yang mencapai kemajuan dalam pelbagai sudut daripada aspek kemajuan dalam moral fizikal, kehalusan akhlak, kemajuan tempat tinggal, kebudayaan, kemajuan intelektual serta kelengkapan yang sempurna dan selesa dan juga berpusatkan bandar dan kota. Sains pula ialah istilah yang bermaksud daripada segi bahasa Arab bermaksud ilm, yang juga bermaksud ilmu dan pengetahuan. Berasal daripada bahasa Latin, Scientia, yang bermaksud ilmu, sama seperti Arab yang bermaksud ilmu dan pengetahuan. Menurut Profesor C.H. Waddington, iaitu ahli falsafah sains modern contemporary, sains adalah satu pandangan atau sikap terhadap dunia dan satu cara hidup. Menurut Muhammad Faris Iqbal Zaidi, Muhammad Zulfazli Syamsuddin dan Kamal Azmi Jasmi 2018, dalam kajian mereka, mata pelajaran sains yang dipelajari para pelajar di sekolah
Yang ini yang dipelajari di sekolah pada zaman kini telah dibuktikan oleh para saintis Islam yang terdahulu. Maksudnya daripada apa yang dipelajari oleh di sekolah mata pelajaran sains, semua isi kandungan mata pelajaran tersebut telah diperakui oleh ilmuwan sains Islam. Alias Azhar 2017 pula menyatakan sains Islam ialah sains ialah daripada segi Islam lebih mementingkan etika dan kesempurnaan dibandingkan sains barat. Okey, seterusnya teknologi. Teknologi ialah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu tekne dan logos. Tekne bermaksud seni atau kerja tangan. Logos bermaksud wacana atau kajian secara sistematik. Menurut Nestor, teknologi merupakan suatu longgokan pengetahuan yang tersusun dan berfungsi untuk memperolehi matlamat secara praktikal. Elul pula berpendapat teknologi ialah kajian yang diatur dengan sistematik di atas suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mendapat matlamat. Singer ETL mengatakan teknologi ialah bagaimana terhasilnya sesuatu bahan dan penciptaan sesuatu produk. Seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, teknologi ialah perkataan yang berasal daripada perkataan tekne dan logos, bermaksud seni atau kerja tangan. Logos bermaksud wacana. Wacana ni maksudnya ialah suatu kajian ilmu yang dijalankan secara sistematik dan secara tersusun. Okay, penerangan daripada alias Azhar 2017, sains, teknologi ialah dari sudut Islam ialah sains Islam ni dia telah menerajui sains barat terlebih dahulu dan proses islamisasi dalam sains tidak wujud, tidak berlaku kerana tidak mempunyai kewajaran dan rasional. Yang ini menunjukkan bahawa sains Islam ni telah diterapkan unsur-unsur yang rasional dengan akal dan bertepatan dengan akidah Islam dan syariat. Briford dengan katanya, science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicate its first glow to European life. Maksudnya di sini, sains ni sebenarnya datang daripada tamadun Arab, yang ini tamadun Islam yang membawa kepada dunia moden, yang kemudiannya dibawa ke Eropah dan kembangkan. Jadi maksudnya di sini kegemilangan tamadun Eropah itu sendiri sebenarnya bermula daripada tamadun Islam yang mereka telah telusuri, mereka telah kaji dan mereka cedok-cedok, mereka ambil dan mereka menjadikan tamadun Eropah tu menjadi digemilangkan menjadi seperti tamadun Islam. Khawaja Abdul Al-Wahhab dalam bukunya Islam and the Origin of Modern Science yang bermaksud hampir 800 tahun di bawah pemerintahan Islam, Andalus ni sebuah tamadun Islam yang sangat gah telah menjadi satu sumber tamadun kepada dunia Eropah. Sebagai sebuah negara yang bertamadun tinggi, kemajuan Andalus dalam bidang seni, sastra dan sains tiada tolak bandingnya di benua Eropah. Penuntut dari Perancis, Jerman dan England datang ke Andalus untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang hanya terdapat di bandar-bandar Andalus. Bidang-bidang ilmu seperti matematik, astronomi, kaji hayat, yakni sains tulen, sejarah, falsafah dan ilmu-ilmu hukum hanya boleh dipelajari di Andalus sahaja. Menunjukkan di sini sains yang betul-betul pure science, maksudnya memang betul-betul sains datangnya daripada Islam. Okey, seterusnya sahabat saya akan sambung berkenaan pengaruh tamadun Islam.
Okey, terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi, Ustazah Alia. Sekarang kita akan sambung terus kepada pengaruh tamadun Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi Barat. Okey, kita lihat seterusnya. Ya, pengaruh tamadun Islam. Suatu kenyataan yang telah diakui oleh Barat sendiri ialah peranan yang dimainkan oleh Islam dalam memperkenalkan sains ke Eropah melalui universiti-universitinya di Andalus, Spanyol pada abad ke-13 Masihi. Di Cordova, bandar umat Islam sudah diterangi dengan lampu-lampu awam di jalan-jalan raya, sedangkan Eropah masih dalam suasana malam. Antara bidang-bidang yang telah diterokai oleh umat Islam terdahulu yang menjadi peneraju dalam bidang sains dan teknologi ialah terusnya. Okey, pertama ilmu sains dan botani. Maksudnya di sini sebentar tadi ilmuwan Islam ini telah membawa telah membawa Islam ini ke Eropah ya sebelum daripada kemunculannya teknologi barat sewaktu ketika dahulu. Dan inilah antara satu ilmu antara ilmunya adalah ilmu sains botani. Ya, kita lihat kerja penyelidikan ahli sains Islam tentang botani bermula pada abad ke-8 Masihi dengan terbitnya buku karangan Jabir bin Hayyan mengenai botani dan pertanian. Nama-nama lain yang turut berperanan di dalam perkembangan ilmu botani ini termasuklah seperti Abu Nah, Ibnu Shumail, Abu Zaid Al-Ansari dan Ibnu Sikit Abu Said Al-Asma'i ya. Ahmad Fauzi Murad 1997 ya. Jika kita melihat kepada ilmu-ilmu sains yang terkandung ini sebenarnya dipelopori ataupun dimulakan oleh ilmuwan Islam kita sendiri, kemudian barulah ia menjajarkan dan ia seterusnya diperkembangkan ke Eropah sewaktu penjajahan di Cordova sewaktu ketika dahulu. Okey, yang keduanya kita lihat kepada ilmu sains zoologi ya. Kerja-kerja terawal zoologi Islam dalam mengkaji haiwan bermula pada abad ke-8 Masihi. Kajian yang dilakukan lebih memberi tumpuan kepada unta dan kuda, terutama sekali aspek pembiakan binatang-binatang tersebut. Pada abad ke-9 terdapat banyak nama-nama besar dalam bidang pengkajian zoologi Islam, termasuklah Abu Nath, Ibnu Shumail Al-Asma'i, Ibnu Al-Farabi, Ibnu Salman dan Ibnu Hatim. Penulisan yang merujuk kepada kajian zoologi ialah kitab Al-Hayawan oleh Al-Jahiz, Uyun Al-Akbar oleh Ibnu Qutaibah dan Hayat Al-Mawad Al-Kubra karangan Al-Damiri. Kenapa kita melihat kepada kajian-kajian ini dilakukan tumpuannya kepada unta dan juga kuda? Kerana pada zaman dahulu penggunaan unta dan juga kuda adalah digunakan secara meluas untuk tujuan peperangan maupun tujuan pengangkutan barang-barang ya. Okey, seterusnya kita melihat kepada ilmu yang ketiga iaitu ilmu sains perubatan. Ya, ilmu sains perubatan ini kita lihat Ibnu Al-Nafis adalah seorang doktor dan pakar bedah. Beliau telah menghasilkan teknik pembedahan dan perawatan selepas pembedahan. Dalam kajiannya beliau mendapati darah beredar antara jantung dengan paru-paru. Kajian ini membetulkan kesilapan teori Galen daripada Yunani ya. Dulu Yunani ni ada satu teori yang membuatkan teori tentang jantung dan juga paru-paru, namun teori ini tidak bertepatan dengan apa yang telah dikaji oleh ilmuwan Islam iaitu Al-Nafis, iaitu peredaran darah yang berlaku di antara jantung dan paru-paru, yang mana daripada jantung ini ditolak naik ke atas otak dan juga peredaran darah daripada otak yang masuk ke dalam jantung. Yang keduanya kita lihat di antara pakar bedah Islam terkenal ialah Al-Zahrawi. Tahun 936 hingga 1013 Masihi, dikenali di Eropah dengan panggilan Abul Qasis, merupakan pengarang kitab Al-Tasrif, juga dikenali sebagai kitab Al-Zahrawi dan kitab Ibnu Al-Quf. Ia pengarang kitab Al-Umdah. Ya, seterusnya mereka telah menggunakan pelbagai peralatan sejari rekaan sendiri dan telah mendeskripsikan ilmu ini dengan jelas hinggakan karya-karya mereka dijadikan buku teks di Eropah untuk beberapa abad lamanya ya. Dari sini kita tengok perkembangan perubatan Islam ini telah bermula apabila Islam mempelopori bahagian perubatan, kemudian ianya telah diperkembangkan di Eropah sehingga kini kita tengok ya, Barat telah mengambil ideologi-ideologi perubatan Islam ini dan diterapkan dalam perubatan Barat. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita melihat kepada ilmu kimia ya. Khalid Ibn Yazid abad ke-7 Masihi merupakan ahli kimia Islam yang paling awal. Beliau ialah cucu kepada Muawiyah. Khalifah Muawiyah
Khalifah Umayyah yang pertama. Khalid bukan sahaja mengambil langkah menterjemahkan teks kimia Iskandariah, tetapi beliau sendiri juga menghasilkan penulisan tentang kimia. Yazid banyak menghabiskan perbelanjaan untuk menghasilkan emas dan mengadakan peralatannya melalui ilmu kimia. Di sini kita lihat bagaimana dalam ilmu kimia ini pada abad ke-7 abad ke-7 Masihi ini, pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, cucu kepada Muawiyah ini telah memperkembangkan ilmu kimia dengan meletakkan dan juga menghasilkan kaedah pembuatan emas. Kemunculan Jabir Ibn Hayyan banyak menghasilkan penulisan yang kemudiannya ditambah lagi oleh penuntut-penuntutnya yang menulis mengikut doktrin Jabir. Di antaranya termasuklah kitab Al-Sab'in dan kitab Al-Mizan yang merupakan asas kepada kimia Latin yang mula berkembang pada abad ke-15 Masihi. Jabir Al-Hayyan mengemukakan kaedah percubaan sains. Dalam kaedah ini Jabir Al-Hayyan ini menggunakan kaedah percubaan sains dalam melakukan ataupun mentransformasikannya menjadikan ilmu kimia. Seterusnya kita bergerak kepada ilmu yang terakhir. Seterusnya ada lagi Antara kaedahnya ialah sejatan, penyulingan, pemejalwapan, penghabluran, kaedah oksida, logam berat, pencantuman dan turunan. Jabir orang pertama yang mencipta asid galian seperti HNO3, H2SO3 dan lain-lain. Di Andalus terdapat beberapa ramai ahli kimia Islam, antaranya Jabir Al-Affah. Antara sumbangan beliau dalam ilmu fizik ialah menemukan asid sulfurik, asid nitrik dan nitromariatik. Abbas Ibn Firnas telah memperkenalkan teknik membuat kaca dan lain-lain. Jika kita lihat pembelajaran teknik ataupun kimia pada zaman sekarang ini menggunakan asid sulfurik, asid nitrik dan sebagainya ini telah berkembang bermulanya daripada perkembangan perubatan Islam, perkembangan kimia daripada ahli-ahli saintis Islam sendiri pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Lalu diperkembangkan sehingga ke saat ini kita masih lagi menggunakan kaedah kimia yang telah digunakan oleh saintis-saintis Islam yang telah membuat kajian demi kajian terlebih dahulu. Seterusnya yang terakhir, ilmu fizik. Abu Barakbah telah mengkaji masalah pecutan jasad terjatuh dan juga terluncur. Beliau juga telah memikirkan konsep masa dari sudut lain dengan menimbangkannya sebagai sesuatu yang berhubung dengan suatu proses yang akan berlaku dari gerakan translasi saja. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana ilmu fizik ini, seorang saintis Islam iaitu Abu Barakbah telah mengkaji tentang pecutan jasad yang terjatuh dan juga terluncur melalui hanya gerakan translasi. Gerakan translasi ni dia macam gerakan yang permulaan sahaja. Sohrawardi telah menyediakan asas bagi fizik cahaya. Beliau menyatakan alam dan planet adalah tertakluk kepada daya dan hukum yang sama. Ia tidak asing dari hukum graviti semesta. Eksperimen untuk menentukan gerakan lurus linear bagi cahaya, sifat bayang-bayang, penggunaan kanta dan mengkaji secara matematik tentang fenomena penting dalam optik. Dalam kitabnya yang boleh diterjemah sebagai Rintis Fizik, beliau telah menulis tentang kajian lanjutannya berkenaan dengan hukum pantulan dari permukaan satah dan permukaan cekung parabola. Maksudnya kita lihat daripada kajian cahaya yang kita belajar dalam ilmu sains ketika ini, bermaksud ilmu fizik yang kita belajar pada hari ini masih lagi digunakan pakai daripada zaman penurunannya daripada Sohrawardi ini yang telah meletakkan ataupun telah menjajarkan ilmu fizik ini kepada kita sehingga kepada hari ini. Teori Muslim yang kekal digunakan hingga ke hari ini seperti teori Ibn Hitam yang mengemukakan bahawa cahaya terpancar dan melantun menghasilkan sudut yang sama secara normal pada permukaan yang melantun cahaya itu, dan jenis cahaya yang berlainan bergerak secara lurus. Maksudnya ilmu-ilmu yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli sains Islam sewaktu ketika dahulu masih lagi diguna pakai sehingga ke hari ini. Seterusnya saya beri ruang kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Ustaz Izwan. Seterusnya saya akan menyambung kewujudan sains dan teknologi di Andalusia. Jadi kalau kita melihat ramai ilmuwan barat beranggapan kedudukan umat Islam dan ilmuwan Islam ni hanya memindahkan teknologi daripada Yunani kepada barat.
Tapi sebenarnya anggapan ni tak betul kerana aspek ilmu berkaitan dengan kebendaan seperti aspek sains, teknologi, dia bukan satu aspek yang sentiasa berkembang dan saling menyumbang antara satu sama lain. Jadi buktinya kita boleh lihat dalam slide ini di mana Danusri 2015 menyatakan kegiatan keilmuan khususnya dalam bidang sains tulen berjaya dan banyak memberi sumbangan kepada pertumbuhan serta perkembangan keilmuan khususnya dalam ilmu sains tulen dan kemudiannya menjadi asas kepada kebangkitan sains dan teknologi negara barat oleh sejarah Islam dari Timur dan Andalusia. Bermakna Islam berperanan besar di sini Dan seterusnya, bukti seterusnya kemajuan sains di Cordova dan beberapa kota utama di Andalus seperti di Seville, Toledo dan Granada telah menjadi tarikan yang kuat kepada ilmuwan dan saintis dari seluruh Eropah. Dan seterusnya, tamadun Islam di Sepanyol berperanan sebagai pintu dan jambatan pengaliran ilmu dari dunia Islam ke Eropah. Seterusnya, membuka ruang kepada Eropah keluar dari kegelapan, dari zaman gelap pada zaman pembaharuan. Maknanya di sini Eropah bergantung kepada Islam untuk keluar di zaman gelap mereka. Bukti seterusnya, semasa zaman itu, menurut Salma Omar, Sepanyol adalah pusat pertukaran keintelektualan utama antara tamadun Kristian zaman pertengahan dan orang timur dan menjadi tempat pertemuan dua dunia. Seterusnya, jadi dalam buku karangan George Sutton 1997 dalam bukunya History of Science, satu kronologi telah beliau susun di mana bermula tahun 450 sebelum Masihi hingga 500 sebelum Masihi, itu dikatakan sebagai zaman Plato, ini tamadun Yunani. Seterusnya disambung oleh tamadun Cina, zaman kemudian tamadun Cina sekitar tahun 600 Masihi hingga 700 Masihi. Kemudian disambung pula pada tahun 750 hingga 1100 Masihi, iaitu merupakan zaman kegemilangan sains Muslim. Dan seterusnya disambung selepas tahun 1100 Masihi pula dianggap sebagai zaman kecemerlangan sains Barat. Jadi di sini membuktikan bahawasanya pengaruh sains dan teknologi Barat itu banyak dipengaruhi mendapat faedah daripada zaman kegemilangan sains Muslim. Seterusnya, tokoh utama sains silam. Setiap 50 tahun antara tokoh-tokoh yang tersenarai, kalau kita tengok dimulakan dengan Plato dan sebagainya zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh Cina dan Islam mula mengambil tempat pada tahun 750 hingga 800 Masihi. Yang tokoh terkenal zaman itu Jabir, kemudian 800 hingga 850 Masihi tokoh terkenalnya Khawarizmi, kemudian disambung dengan Ar-Razi, kemudian Mas'udi, Abul Wafa, kemudian disambung lagi dengan Biruni dan Ibn Sina, Al-Khayyam, kemudian disambung Ibn Rushd, seterusnya Ibn Nafis dan Tusi, dan seterusnya disambung pula akhirnya zaman sains Muslim dan diteruskan oleh Barat. Antara tokoh yang terkenal adalah Gerard, Roger Bacon dan Jacob Anatoli. Seterusnya, jadi kronologi jadual atas membuktikan bahawa sejarah sains telah mengalami perkembangan fasa by fasa dan Islam memainkan peranan yang sangat besar. Okey, antara tokoh cendekiawan zaman Andalusia, antara sarjana pada dan cendekiawan Islam pada zaman ini adalah seperti Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Bajjah, Al-Zahrawi, Jabir bin Aflash dan lain-lain. Mereka juga turut memperkembangkan ilmu yang diwarisi daripada tamadun Greek Yunani yang ditinggalkan oleh sarjana terdahulu. Seterusnya, pemerintahan Islam di Andalusia ini berlangsung selama 800 tahun. Jadi bermula dengan zaman Tariq bin Ziyad dan berjaya menguasai Andalusia pada tahun 711 Masihi sehinggalah kerajaan Nasiriyah atau Bani Ahmar mengakhirinya pada tahun 1492 Masihi. Jadi pada zaman kemajuan tamadun ini terlahir pelbagai ilmu moden seperti ilmu astronomi, fizik dan matematik yang berkembang pesat di Andalusia tanpa mengambil kira perbezaan agama.
Jadi lahir tokoh seperti Ibn Rushd yang hidup sekitar 1126 hingga 1198 yang dapat dibahaskan dan kaedah perbahasannya itu telah mempengaruhi kalangan orang Kristian yang dipimpin oleh Thomas Aquinas. Okey, seterusnya. Dalam bidang astronomi, antara ahli saintis Islam yang berjaya mengkaji ilmu astronomi termasuklah Yaqub Ibn Tariq, Umar Al-Khayyam, Al-Batati, Al-Sufi dan Al-Khwarizmi. Dan balai cerak banyak dibina di kawasan wilayah Islam yang mempunyai pelbagai peralatan astronomi, antaranya termasuklah astrolab, di mana astrolab ini mampu mengukur jarak antara suatu bintang dan mengukur paksi bumi dan luas bumi. Jadi alat ini juga digunakan untuk mengira latitude matahari dan bintang-bintang di galaksi. Jadi hasil pembinaan balai cerap ini dapat membantu pengkajian bagi menentukan arah kiblat yang tepat walau di mana saja kita berada, termasuklah di Malaysia. Seterusnya. Jadi tokoh seterusnya di Andalus ini, nama beliau ialah Al-Biruni. Ini tokoh Islam yang terkenal dalam bidang astronomi dan banyak menulis karya tentang alam semesta. Antara teori hasil karya beliau adalah teori alam semesta, iaitu terletak di luar permukaan sfera yang terhad. Beliau menolak konsep graviti alam semesta dan berpendapat bahawa planet bergerak dalam bentuk elips, dan perkara ini disahkan sains moden. Hasil karya Al-Biruni terbesar ialah Al-Athar Al-Baqiyah dan Al-Quran Al-Khaliyah. Dan beliau merupakan orang pertama yang menemui fenomena gerhana matahari, menentukan musim pasang surut air, mencipta jam, kalender dan trigonometri. Seterusnya. Tokoh seterusnya adalah Az-Zarkhali dalam bidang astronomi. Beliau merupakan pencipta alatan canggih yang berfungsi dengan tepat, iaitu astrolab. Ciptaan beliau disertakan penulisan dan manualnya dinamakan Al-Safiha Az-Zarqaliyah, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah astronomi bagi semua latitude, termasuk koordinasi 29 bintang, yang juga ditandakan serta mampu memantau pergerakan matahari. Okay. Jadi manual penggunaannya diterjemahkan ke bahasa seperti Latin, Roman dan Sepanyol. Okay. Beliau juga orang yang pertama menjelaskan secara terperinci tentang pergerakan matahari yang menjauhi bumi, yang jarak terjauhnya dari bumi sebanyak 12.0 saat per tahun, dan melalui kaedah kajian moden, jarak yang sebenarnya 11.8 saat per tahun. Maknanya hanya berbeza sedikit dengan peralatan canggih zaman moden ini. Maknanya kajian Az-Zarkhali ini tepatlah. Okay, seterusnya. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini pakar dalam bidang matematik dan juga geografi. Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem nombor, iaitu konsep sifar yang sangat penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. Karyanya ialah antaranya sin, cos, tangent yang kita belajar dalam matematik moden zaman sekarang, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, teorem segitiga dan perhitungan luas segitiga, segi empat dan lingkaran serta geometri. Okay, seterusnya, tokoh seterusnya adalah Ibn Sina. Next slide. Okay, pada kurun ke-8 Masihi, orang Islam mendapat bahawa kemunculan dalam bidang perubatan adalah sebagai satu sains yang boleh dibuktikan melalui eksperimen, penakkulan dan pemerhatian, sama macam mana sains yang kita pelajari dalam makmal zaman sekarang. Ya, beliau juga membuat analisis tentang pelbagai penyakit dan menyenaraikan lebih kurang 760 penyakit serta kaedah rawatan. Sehingga kali ini hasil perkembangan sains dan teknologi ini banyak peralatan canggih dapat dihasilkan. Contohnya, dalam badan manusia dapat dilihat hanya dengan menggunakan X-ray dan ultrasound sahaja. Pencetusnya ini adalah Ibn Sina. Oleh itu, satu penyakit atau kecederaan mudah dikesan melalui X-ray dan ultrasound ini. Okay, antara sumbangan beliau adalah beliau mengarang kitab Kanun Fiqh dan diulang cetak sebanyak 16 kali. Juga beliau mendalami bidang-bidang lain seperti bidang falsafah, politik, kesusastraan, ekonomi
dan beliau diangkat sehingga mencapai tahap zenis, di mana tahap tertinggi kedoktoran lah. Dan dia juga menemui kaedah diagnosis penyakit melalui dudupan jantung, di mana kita letak stetoskop tu kan di dada untuk melihat tahap penyakit kita. Dan banyak lagi lah sumbangan beliau. Okay, seterusnya seni bina. Antara seni bina tamadun Andalusia yang menjadi tumpuan sehingga kini adalah Alcazar dan Giralda de Seville, dan Masjid Cordoba, General Life dan Alhambra di Granada. Jadi dinasti Nasrid meninggalkan Alhambra yang kini masih tetap menjadi artistic genius of Muslim Spain. Jadi impak dari bentuk seni ini mempengaruhi seni bina di negara Eropah dan Spanyol khususnya. Kita boleh lihat Alhambra ini di Spanyol zaman sekarang. Okay, seterusnya antara industri dari zaman Andalusia ini, pertama sekali kilang mengisar tepung, di mana tepung mendapat permintaan tinggi dan menjadi makanan ruji seperti roti lah. Tapi kilang ini menggunakan jentera air yang digerakkan oleh tenaga haiwan dan angin. Seterusnya kilang memerah minyak. Kilang memerah minyak sama juga seperti kilang mengisar tepung, digerakkan oleh tenaga haiwan. Antara minyak yang diperah ialah minyak zaitun lah, yang diperah dari buah zaitun dan mendapat permintaan banyak negara luar. Okay, seterusnya pertukangan kayu. Andalusia terkenal dengan hasil pertukangan. Pelebuhan menjadi tempat penting dalam industri kayu untuk tempat pembina kapal. Antara bahan binaan yang dihasilkan adalah seperti mimbar, pintu, tangga masjid. Juga menjadi tarikan di bumi Sepanyol pada ketika itu. Seterusnya kesenian tembika, di mana tembika pada zaman Andalusia ini dihias dengan gambar tumbuhan, tulisan khat, kufi, pelbagai corak, bentuk, warna dan ukiran. Okay, seterusnya gelas, di mana tamadun Andalusia terkenal dengan gelasnya dari zaman Rom lagi. Di mana Abbas Ibn Finas ataupun dikenali Ibn Finas merupakan satu kesenian dalam membuat gelas hingga mengajar tukang buat gelas supaya membakar tanah liat di dalam ketuha. Dikatakan Ibn Finas ini juga ialah orang yang mula-mula sekali membuat gelas daripada tanah liat dan membuka banyak kilang di Andalus. Seterusnya gading, di mana masyarakat Andalusia mengimport gading daripada luar negeri untuk perhiasan perabot, mimbar dan pintu masjid. Dan akhir sekali, saya serahkan kepada sahabat saya untuk membuat kesimpulan. Okey. Di sebalik dalam perkara ibrah yang dapat kita perolehi daripada tajuk ini ialah yang pertama, akidah. Pegangan akidah mestilah mantap. Untuk sebagai seorang Muslim, kita hendaklah punyai landasan pemikiran akidah. Yang ini pemikiran akidah fikriyah kita ialah mestilah yang membawa kepada ilmu pengetahuan dan punyai akidah yang betul lah untuk kita boleh menyumbang kepada agama kita, kepada bangsa dan negara. Yang seterusnya, beramal dengan syariat Islam. Syariah al-Islamiyah, mengamalkan syariat Islam yang menjadi aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan seharian, yakni kita beribadah dan dalam masa yang sama kita mengkaji dan kita memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi. Okey, yang seterusnya, bersikap patriotisme, kan, daripada apa yang kita dengar tadi, apa yang kita baca, apa yang kita faham, para ilmuwan, sejarawan tu semua dia berjaya membina suatu tamadun yang agung kerana mereka ni mempunyai sifat kecintaan kepada negara, memberi sumbangan dan berbakti kepada masyarakat. Okey, itu sekian saja untuk pembentangan tajuk yang ke-10. Untuk tajuk yang ke-11 iaitu kami akan membentangkan berkenaan peranan tamadun dunia dan barat dalam aspek perkembangan sains dan teknologi masa kini. Okey, dalam topik yang ke-11 ini, kami akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan. Seterusnya,
peranan tamadun dunia dan barat dalam aspek perkembangan sains dan teknologi masa kini. Maaf, yang ketiga tu silap. Dan seterusnya pengajaran untuk diteladani. Okey. Pengenalan. Apa itu tamadun? Menurut Kamus Dewan, tamadun ialah kebudayaan, kemajuan dan peradaban. Kebudayaan, kemajuan dan peradaban. Ketiga-tiga maksud ini membawa maksud tamadun. Yang daripada perkataan bahasa Arab, tamadun iaitu peradaban yang membawa maksud juga yang membawa perkataan yang sama, madana, hadarah, ialah madani yang merujuk kepada pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti dan terpuji. Bermaksud di sini, tamadun ni ialah suatu tempat yang membangun yang disertai dengan kehalusan budi pekerti masyarakat yang terpuji. Okey, menurut Al-Buti 2004, tamadun ialah suatu hasil interaksi antara manusia dengan alam dan kehidupan. Iaitu apabila berlaku interaksi antara manusia dengan alam dan kehidupan seharian dan adanya interaksi, maksudnya apa efek yang ada yang terjadi, itulah suatu tamadun. Bagaimana tamadun itu berlaku, macam mana dia reflect suatu tamadun, macam mana dia berinteraksi. Okey. Antara tamadun dunia yang terawal ialah tamadun Islam. Ya, ini ciri-ciri ataupun dia punya ringkasan dia. Tamadun Islam ni ialah tamadun yang dibawa oleh Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, menyebarkan ilmu agama dan akhlak. Okey, seterusnya tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ialah, secara ringkasnya, Mesopotamia bermaksud tanah antara dua sungai yang berlaku di lembah sungai Tigris dan Euphrates di kawasan negara Iraq. Okey. Yang seterusnya, tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba ialah suatu kebudayaan ataupun tamadun yang wujud di hulu lembah Nil, iaitu sungai Nil. Lembah ni bermaksud sungai yang menganjur dari ke selatan hingga Jabal Barkal, Napata, maksud dia ke utara sehingga ke Laut Mediterranean. Itulah kawasan yang wujudnya tamadun Mesir Purba. Saiz berbeza sepanjang sejarah, mempunyai saiz berbeza sepanjang sejarah sekitar 3200 sebelum Masihi sehingga 332 sebelum Masihi. Itulah tempoh wujudnya tamadun Mesir Purba. Okay, seterusnya tamadun Cina. Tamadun Cina muncul pada tahun 221 sebelum Masihi. Dinasti-dinasti yang wujud sewaktu tamadun Cina ni terlampau banyak sehingga membolehkan Maharaja Cina tu menguasai wilayah yang besar dengan mengembangkan berbagai sistem birokrasi. Peradaban Cina berasal daripada negara-negara kota di lembah Sungai Kuning. Sungai Kuning ni ialah sungai yang terdapat di tamadun Cina. Seterusnya tamadun Melayu. Tamadun Melayu ialah suatu tamadun kehidupan masyarakat yang bersendirikan syariat Islam dan adat resam. Kerana tamadun Melayu ni datangnya daripada para pedagang yang datang daripada macam-macam apalah negara, daripada orang-orang Arab yang menyebarkan agama Islam, India yang menyebarkan agama Hindu. Tamadun Melayu ni sebelum datangnya agama Islam, ini mereka mengamalkan akidah kepercayaan agama Islam, mereka mempercayai kepercayaan animisme daripada agama Hindu pada suatu ketika dahulu. Kerana sebelum datangnya agama Islam di sini, iaitu di tanah Melayu, agama Hindu iaitu animisme telah wujud di sini. Okey, seterusnya tamadun Barat. Tamadun Barat ialah suatu tamadun yang mengenengahkan konsep pemikiran dan falsafah. Tamadun Barat, dia menggunakan logik akal, fikiran, falsafah. Tamadun Barat juga mempraktikkan 3 prinsip gospel, gold and glory. Gospel bermaksud kaya, maksudnya gospel bermaksud silap. Gospel bermaksud dia menyebarkan ajaran Kristian. Dia mempengaruhi orang-orang untuk mempercayai Kristian. Gold ni maknanya dia
mengaut hasil bumi dengan meluaskan jajahan seperti yang berlaku di tanah Melayu dulu kan. Glory maksud kejayaan. Maksudnya apabila berjaya mempraktikkan gospel and goal ni, maksudnya glory tu itulah prinsip dia yang berjaya diserap ke Tamadun Barat. Tamadun Barat ni ialah sebenarnya berkesinambungan dari Tamadun Yunani yang muncul 2000 tahun sebelum Masihi dan Rom yang muncul 753 tahun sebelum Masihi. Okey. Seterusnya, peranan tamadun dunia dan barat dalam aspek perkembangan sains dan teknologi masa kini akan dibentangkan oleh sahabat saya ini. Seterusnya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung untuk bahagian peranan tamadun Cina dalam aspek perkembangan sains dan teknologi. Kalau kita next, kalau kita lihat tamadun Cina merupakan tamadun yang tidak kurang penting berperanan besar untuk menyumbang kepada tamadun dunia. Negara Cina ni dikenali juga sebagai tanah besar Cina di mana terletak di Asia Timur dan berada di sebelah lautan Pasifik. Jadi mereka berkebudayaan kuno yang berusia hampir 5,000 tahun dengan keluasan 9.6 juta kilometer persegi, dan China tersenarai dalam peta dunia sebagai salah sebuah negara yang memiliki penduduk paling ramai di mana rakyat mereka mewakili 1/5 penduduk dunia dengan 56 buah etnik besar yang mengamalkan budaya dan adat yang pelbagai. Okey, seterusnya. Next. Jadi sumbangan tamadun Cina besar juga dalam, terutamanya dalam bidang matematik. Jadi Zhou Peisuan dan Chu Changsuan merupakan dua buah karya matematik tertua di mana Zhou Peisuan membicarakan kalender, pengiraan masa, bayang-bayang dan mengandungi catatan matematik. Jadi Chu Changsuan mengandungi 9 bab tentang kira-kira, ukuran dan beberapa teori matematik. Jadi orang Cina menggunakan sistem perpuluhan sejak abad ketiga Masihi. Jadi tokoh ajaban mereka adalah Qin Qiushao dan buku beliau Shu Qiushang membicarakan tentang persamaan berangka tinggi, persamaan tak tentu dan penggunaan aljabar dalam trigonometri. Jadi pada abad ke-14 matematik Cina mengalami perkembangan yang pesat berbanding dengan matematik barat. Jadi pada tahap ini mereka mempunyai kemahiran menguasai siri matematik, pilih atur dan gabungan. Jadi siri matematik yang dikenali sebagai 3 Pascal ini diketahui oleh China oleh Chia Xin pada tahun 1100 Masihi. Jadi pembincangan tentang 3 Pascal ini terdapat dalam buku Xu Yuanyu Chu yang dihasilkan oleh Chu Shiqi pada tahun 1303 Masihi. Dan beliau menulis buku Suan Shi Qiming, pengantar ilmu matematik dunia, yang melambangkan kemuncak perkembangan aljabar di China. Seterusnya, dan mereka juga mengenal pasti nilai pi dan menggunakan abakus yang disampua tadi. Seterusnya, astronomi. Dalam bidang astronomi, sumbangan besar China ialah mereka berjaya merekodkan dan men-tagging bintang-bintang ini dan juga gerhana serta komet. Jadi pemerhatian alam semesta telah berlaku sejak 1300 sebelum Masihi. Misalnya Kizing atau juga dikenali sebagai Crab Nebula ini telah mereka rekodkan pada abad ke-11. Jadi orang Cina mempelajari matahari dan merekodkannya secara sistematik di samping merekodkan gerhana bulan dan matahari. Jadi menerusi catatan mereka juga, mereka telah menemui komet Halley. Jadi rekod ini menjadi asas pengiraan orbit komet Halley sehingga hari ini. Jadi mereka juga mencipta alat kegunaan astronomi iaitu Gnomon ini merupakan instrumen yang terdiri daripada tiang-tiang
yang menegak bagi menentukan latitude matahari dengan mengukur kedudukan panjang bayang-bayang pada waktu tengah hari. Manakala clepsydra ini merupakan alat untuk mengukur masa berdasarkan aliran air yang ditentukan alirannya melalui satu permukaan kecil yang dilakukan ke atas alat tersebut. Jadi manuskrip Tetua Dunia mengenai bintang ini telah ditemui di Gua Dunhuang di wilayah Gansu. Jadi rekod itu mereka pegang antara yang paling sempurna adalah melalui tamadun Cina. Okay, seterusnya perubatan. Next. Okay, orang Cina telah mempunyai satu sistem perubatan saintifik yang tinggi pencapaian. Sistem perubatan mereka berkembang berbeza dengan perubatan lain. Jadi dokumen awal tentang perubatan Cina ini adalah Wang Ti Niqiang yang ditulis pada tahun ketiga sebelum Masihi. Jadi konsep perubatan mereka yang pertama adalah yin dan yang, di mana keseimbangan antara kuasa yang iaitu kuasa aktif dan yin kuasa pasif ini amat penting untuk menandakan seorang itu sihat ataupun tidak. Jadi orang Cina percaya bahawa dalam tubuh manusia mempunyai sistem peredaran angin, udara, panas, sejuk yang tersendiri. Jadi terdapat dua sistem yang penting dalam badan, iaitu sistem peredaran darah dan sistem peredaran angin. Jadi gangguan dalam angin boleh menyebabkan penyakit. Jadi bagi mengatasinya, kaedah akupunctur telah pun digunakan dan kaedah ini telah dipraktikkan pada tahun sejak 600 sebelum Masihi. Jadi bapa perubatan Cina Sheng Nun telah memenuhi banyak jenis dadah yang digunakan sehingga ke hari ini. Contoh dadah yang masih digunakan ialah opium, proton dan lain-lain. Jadi setelah kajian dilakukan, terhasillah penemuan-penemuan baru seperti epidine, sejenis alkaloid yang diambil daripada tumbuhan mahuang dan juga penemuan baru kepada usaha untuk mengubati jangkitan HIV yang kita guna pada hari ini. Jadi melalui karya Huang Ti yang bertajuk Niqing telah menjadi rujukan asas bagi semua buku perubatan di China, iaitu buku bahawa peredaran darah dikawal oleh jantung dan berterusan dalam satu lingkungan. Yang mana kita belajar sains hari ini, dia ada vena cava semua tu kan. Itulah. Okay. Jadi dalam perubatan Cina dipecahkan kepada tiga lah, iaitu menggunakan herba dan bahan galian. Mokusubushi ini dibakar di permukaan kulit menggunakan sumbu, dan yang ketiga akupunctur yang masih digunakan pakai sehingga ke hari ini. Dan dikatakan ubat bius ini tercipta daripada mendapat idea daripada kaedah akupunctur ini tadi. Seterusnya teknologi Cina. Antara sumbangan besar teknologi Cina kepada sains dan teknologi hari ini pertama ialah teknik membuat kertas. Next. Iaitu teknik ini dia diperkenalkan oleh Cai Lun dengan menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105, dan kemudian teknologi ini dibawa ke barat dan kemudian tiba di Eropah sekitar tahun kurun ke-13. Seterusnya adalah teknologi percetakan printing. Next slide. Telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang. Antara buku bercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga ke hari ini adalah kitab Sutra Diamond dan dipelihara di Museum British. Buku ini adalah buku cetakan by block yang pertama lah di dunia. Dan seterusnya bahan letupan. China memperoleh bahan letupan dan telah dicipta oleh ahli kimia. Mereka telah mencampur sulfur dan karbon, dan orang Cina menggunakan bahan letupan untuk buat bunga api. Dan bahan letupan ini tadi digunakan dalam bidang militeri atau ketenteraan oleh ketua tentera mereka pada tahun 618 hingga 906. Jadi ilmu bahan letupan ini diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya diperkenalkan ke negara Eropah. Dan seterusnya kompas. Kompas juga telah dikenalkan pada kurun ke-6, iaitu mereka telah menemui kaedah kemagnetan aruhan ataupun induced magnetism
Dan pada kurun ke-8 dan ke-9 mereka telah kuasai declination dan kekutuban iaitu polarity dan digunakan di kapal. Jadi teknologi kompas ini masih kita gunakan sehingga sekarang. Seterusnya bidang optik, China telah menemui pada kaedah kamera lubang jarum dan begitu juga menemui kantan cekung dan mereka juga telah discover prinsip fokus. Dan akhir sekali dalam bidang kimia mereka telah menghasilkan elixir kehidupan ataupun untuk memastikan manusia ni hidup lebih lama. Jadi bahan-bahan itu terdiri daripada merkuri, plumbum dan arsenik, dan daripada campuran kimia ini telah menghasilkan ciptaan lain yang berguna walaupun tidak berkaitan dengan untuk tujuan asal mereka tadi. Okey, seterusnya bidang kejuruteraan. Seterusnya sumbangan Islam. Next slide. Peranan tamadun Islam dalam aspek perkembangan sains dan teknologi. Next slide. Okay, kejuruteraan teknologi merupakan cabang ilmu yang mempunyai hubungan yang saling berkait rapat antara satu sama lain, kerana teknologi saling berkaitan dan faktor yang menggalakkan penemuan baru dalam kejuruteraan teknologi ini adalah binaan struktur kapal, pengairan mekanikal dan perkilangan. Okay, kalau kita tengok dari aspek binaan, kejuruteraan awam memberikan sumbangan terhadap zaman kegemilangan tamadun Islam. Teknologi bangunan mempunyai hubungan rapat dengan bidang arkitek yang mana menonjolkan seni bina Islam yang mengagumkan. Jadi terdapat juga dalam ayat Quran yang menyebut dalam surah Al-Fajr, dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah. Maknanya teknologi binaan ni telah ada disebutkan dalam Al-Quran dan disokong dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qamar ayat 13. Dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping papan dan paku. Okay. Antara teknologi yang kejuruteraan binaan yang terkenal dalam Islam, hasilnya adalah jambatan Shahristan di Isfahan yang akan saya tunjukkan gambarnya nanti, di Iran, yang dibina merentasi sungai Tab di Iran pada kurun ke-8 Masihi. Okay, dari sudut struktur pula, industri struktur bangunan ada dinyatakan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan kisah pengalaman jatuh bangunnya umat yang silam. Antara ayat Al-Quran yang bincangkan tentang bangunan dan bahan binaannya ialah dalam surah Al-Fajr juga. Kami telah binasakan orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Telah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad yang kufur dahaka, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi tiangnya yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Okey, secara ringkas dan secara struktur ini kita boleh tengok buktinya di Khizanat Al-Hikmah pada kurun ke-8 Masihi yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian zaman Al-Hakim telah didirikan Dar Al-Hikmah, iaitu pusat sains di Kahirah. Dan kita boleh tengok di Baitul Maqdis, Dome of the Rock. Ini antara gambar-gambar binaan yang kita boleh, dan struktur yang saya sedang syarahkan sekarang ni, ini contoh Dome of the Rock, Baitul Maqdis, Masjid Besar Damsyik dan sebagainya. Okey, sebenarnya kapal kapal juga membawa peranan penting dalam pembangunan teknologi Islam, di mana dalam Quran sendiri menyebut dalam surah Al-Qamar, dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping papan dan paku. Ini teknologi kapal. Jadi Jentera Islam membuat kapal laut mengharungi lautan yang luas, di mana pada zaman Sayyidina Umar, tentera Islam mula menggunakan jalan laut bagi memerangi tentera Sasan. Jadi oleh kerana tak ada pengalaman, tentera Islam kalah pada peperangan itu. Jadi pada zaman Sayyidina Osman telah ditubuhkan tentera laut untuk menguasai jalan laut. Okey, seterusnya pengairan. Pengairan di mana zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, beliau mengarahkan pembinaan terusan sepanjang 10 km mengalirkan air dari Sungai Furat ke Basrah sebagai sumber bekalan air.
mengatasi masalah kemarau yang panjang. Yang terusan seterusnya dibina ialah terusan yang dikenali terusan Ma'kal. Terusan yang dibina ini juga menyambungkan Sungai Nil dengan Laut Merah semasa berlakunya kemarau di tanah Arab. Jadi oleh itu sistem pengairan yang sistematik ini telah wujud di zaman Islam. Seterusnya mekanikal. Kejuruteraan mekanikal yang utama dalam bidang dalam tamadun Islam digunakan untuk tujuan pengairan, perumahan, industri dan lain-lain. Jadi pada kurun ke-7, teknologi mendapatkan tenaga dari udara dan kincir mula digunakan oleh orang Islam, dan kincir ini digunakan juga dalam pertanian dan lain-lain, terutama di Mesir dan Syria. Okay, seterusnya perubatan. Jadi kerajaan Abbasiyah mengambil pelbagai inisiatif dan galakan pada usahawan agar mencuburi dalam bidang perubatan ini, dan perubatan ini saya telah bentangkan dalam tajuk pertama tadi, jadi boleh rujuk slide tadi untuk menjimatkan masa. Dan seterusnya dalam gambar ini menyatakan tidak kurang daripada 56 buah hadis dalam koleksi Imam Bukhari yang berkait dengan perubatan yang diberi tajuk bab kitab at-tib. Jadi kaedah perubatan Rasulullah dikenali juga sebagai tib nabawi. Jadi petunjuk dalam Al-Quran ini menyebabkan ilmu perubatan mendapat perhatian di kalangan orang Islam dan mencapai zaman kemuncaknya pada zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi zaman perkembangan perubatan Islam ni terbahagi kepada dua, iaitu zaman penterjemahan di mana sekitar tahun 750 hingga 900 Masihi, dan kemudian disuli dengan zaman keemasan pada tahun 900 Masihi hingga 1100 Masihi. Jadi penterjemahan dahulu daripada karya-karya Yunani dan sebagainya kemudian di-upgrade dan mendapat kegemilangan pada zaman Abbasiyah. Seterusnya bidang matematik. Bidang matematik juga setelah terang di dalam tajuk yang pertama. Jadi tokoh Islam terkenal dalam bidang matematik ini bagaimana kita tahulah Al-Khawarizmi. Ibnu An-Nafis di sini menemui sistem pendarahan kecil yang dikenali sebagai sistem sirkulasi pulmonari. Okey, kita boleh teruskan. Next slide. Next. Okay. Okay, next. Al-Kindi, sarjana Islam yang banyak memberi sumbangan dalam kemajuan aritmetik ialah Al-Kindi. Sumbangan besar beliau adalah menghasilkan 11 karya yang menerangkan tentang nombor dan analisis nombor. Dan kepakaran dan sumbangan beliau meliputi aritmetik, algebra dan geometri. Selain daripada Al-Khawarizmi, Al-Kindi juga tokoh matematik dalam Islam. Okay, next. Seterusnya bidang kimia, di mana asal perkataan kimia ni dari Arab, al-kimia, dan diubah kepada perkataan Inggeris alchemy. Okay, perkembangan kimia dalam Islam pada abad ke-8 adalah sangat penting sebagai sumber kimia Latin dan asas kepada perkembangan kimia moden. Pelbagai penemuan baru dalam bidang kimia yang banyak memberi faedah kepada perindustrian, iaitu ubat bedil, pembuatan kertas daripada kapas dan kain buruk. Tujuan kimia pada dasarnya menghasilkan penukaran zahir dengan meniru kejadian dan ciptaan dalam alam semesta yang dipanggil ciptaan manusia atau tiruan. Jadi umat Islam ada antara masyarakat awal yang menggunakan kalium nitrat sebagai bahan letupan peluru. Ada juga alat-alat yang kita gunakan sehari-hari seperti kapur baru, air suling, plaster, sirap dan sebagainya adalah melalui ilmu kimia, hasil daripada ilmu kimia. Okay, antara tokoh Islam di bidang kimia ialah Abu Musa, Jabir Ibn Hayyan dan lain-lain. Okay, seterusnya bidang fizik. Bidang fizik ini dalam Quran sendiri menyebut dalam surah Al-Kahfi ayat 96, di mana Allah berfirman, bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat kamu sehingga apabila menjadikannya merah menyala seperti api. Jadi di sini
ayat ini mengajar umat manusia untuk membuat pelita yang terbaik untuk mendorong manusia menghasilkan lampu picit yang mempunyai cahaya yang bersifat fokus. Jadi kalau boleh tengok di slide ini, teori hukum pembiasan telah dicetuskan oleh Ibn Haytham dan berpendidikan percubaan ilmiah berhubung dengan bidang optik. Dan seterusnya pengamatan Ibn Haytham juga mendapati cahaya merah di kaki langit. Di waktu pagi bermula ketika matahari berada di darjah di bawah kaki langit. Jadi antara tokoh ni adalah Ibn Haytham dalam bidang fizik ini. Okay, seterusnya akan disambung oleh sahabat saya, Ustaz Izwan. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Saiful. Saya akan sambung terus kepada tamadun India. Kita akan melihat bagaimana perkembangan tamadun India ini yang merupakan salah satu daripada tamadun yang terdapat dalam tamadun dunia ni. Okey, terus. Okey, kita tengok ya, bagi tamadun India ini dalam perkembangan terhadap bidang matematik dan juga astronomi, ya, ia merupakan pelopor bidang ini dimulai oleh tamadun India dan tamadun Arab Islam yang membangunkan bidang ini lebih pesat. Sebenarnya ya, Arab Islam ini yang telah pergi berdagang ke negara India dan mereka telah membawakan pembelajaran, membawakan perniagaan, ya, maka berlakunya perkembangan dari sudut matematik ini, ya. Kemudian tamadun India juga pengasas terutama bidang matematik yang menggunakan sistem angka sifir atau kosong semasa zaman Gupta. Ya, selepas itu kita akan lihat kurun ke-5 Masihi, sistem matematik ini memudahkan cara pengiraan tentang astronomi juga diperkenalkan di India dan kaedah ini dikenali dengan gunitam oleh ahli matematik India. Astronomi India sudah mengetahui matahari suatu bintang yang merupakan pusat kepada sistem solar dan pada abad ke-7 Masihi. Ya, yang seterusnya Brahmagupta berjaya menghitung jarak bumi dengan matahari sejauh 36,000 km mengikut perkiraan sekarang bersamaan dengan 5,000 yojanas yang digunakan pada zaman itu. Ya. Maksudnya pada zaman tu diorang dah dapat melakukan penghitungan jarak antara bumi dan juga matahari jauhnya tu, ya, sejauh 36,000 km, tapi pada zaman itu dia tidak menggunakan angka 36,000 km. Pada zaman itu dia gunakan angka 5,000 yojanas yang digunakan pada zaman itulah. Pada zaman Gupta, penemuan medan graviti dan mengetahui bumi itu sfera dan mempunyai paksinya sendiri. Sekiranya kita melihat kepada perkembangan bidang matematik dan juga astronomi ataupun daripada peradaban ataupun tamadun India ini, sebenarnya ianya banyak dipengaruhi oleh penjajahan ataupun kemasukan orang Arab Islam ke dalam bumi India, ya. Sewaktu ketika dahulu kalau kita baca daripada sejarah, mana-mana tamadun yang ingin berjaya maka mereka akan bermula dengan tamadun Islam, ya. Sebab tamadun Islam ini apabila mereka memasukkan elemen-elemen Islam, maka tamadun itu akan naik, ya, suatu ketika dahululah. Okey, seterusnya dari sudut bidang perubatan, perkembangan bidang perubatan tamadun ini mendapat pengaruh dari fenomena yoga, ya. Yoga yang sewaktu dahulu mereka laksanakan sehingga kepada hari ini pun teknik yoga ini digunakan pakai, ya. Beberapa kepakaran orang India dalam bidang saraf dan pembedahan dikesan lahir pada zaman Gupta, ya. Kitab Suserata menyenaraikan lebih 760 jenis tumbuhan untuk dijadikan bahan utama ubat, ya. Kat sini kalau kita tengok kajian yang dilakukan berkaitan dengan jenis perubatan ini, mereka menggunakan ubat-ubatan yang tertumpu kepada kaedah-kaedah herba, ya. Herba-herba yang digunakan pakai 760 jenis tumbuhan ini adalah tumbuhan-tumbuhan herba yang didapati yang digunakan pakai dalam bidang perubatan sewaktu ketika itu. Ya, seterusnya perkembangan ilmu perubatan India turut didorong oleh hubungan dengan doktor Hellenistik dan orang Arab, ya. Doktor Hellenistik dan juga orang Arab yang datang ke bumi India ini, maka mereka menyebarkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepakaran dalam bidang perubatan. Okey, seterusnya.
Okey, seterusnya kita melihat ke bidang fizik dan juga kimia, ya, konsep atom atau dikenali sebagai parmanu dan konsep relativity ditemui di tamadun India dan digunakan sekurang-kurangnya 600 tahun sebelum Masihi, ya. Dan dalam bidang fizik terdapat 3 bahagian yang turut disumbangkan oleh tamadun Arab Islam kepada dunia yang berasaskan daripada tamadun India yang ilmu fizik itu dikembangkan. Jika kita lihat terhadap daripada ilmu kimia, ilmu fizik, ilmu perubatan, ya, kita lihat keseluruhannya ianya datang daripada Arab Islam. Kerana pada saat itulah pengembangan daripada Arab Islam ini yang membawa agama Islam masuk ke dalam India, seterusnya menyebarkan ilmu-ilmu yang ada, ya. Seterusnya kimia dalam tamadun India juga dikenali sebagai ragaian sastra, raja vidya, rasa tantra dan rasa kriya yang membawa maksud sains pendalil. Salah satu hasil penting dalam pengetahuan kimia ini ialah aktiviti peleburan bahan logam, dan terdapat juga para ahli kimia India berusaha untuk menukar logam biasa kepada emas, namun usaha itu gagal dan hanya boleh menyadur logam biasa kepada emas, ya. Maka pada saat ini kita lihat, ya, dia nak menukarkan emas, logam ini kepada emas, ya, untuk menjadikan emas, tapi usaha itu gagal sebab emas ini dia tak boleh nak ditukar, ya, sebab kita kena ambil daripada emas juga. Yang boleh kita buat adalah menyadur logam biasa kepada emas sahaja. Seterusnya, setelah beberapa kurun India dikuasai oleh Arab, Al-Biruni mengkaji pengetahuan kimia tersebut dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Orang Arab menamakan teknik penukaran logam kepada emas sebagai alkimia, yang bermaksud penukaran logam. Maka apabila setelah kita lihat kepada penyebaran Arab Islam ini ke dalam bumi India ini, maka teknik yang digunakan tadi, teknik penyaduran logam tadi itu kepada emas itu telah digunakan balik semula dalam kajian Al-Biruni dan dimasukkan ke dalam bukunya, ya. Antara sumbangan yang besar dalam bidang kimia ini ialah memperkenalkan proses penyulingan kaedah menghasilkan minyak pati, iaitu minyak atar, naft atau naftah, petroleum, alkohol, asid galian seperti asid nitrik, sulfurik, hidrokolik dan alkali, iaitu alkali yang kita guna pakai sebab zaman ini dapat oleh melalui proses penyulingan, ya. Maksudnya kaedah penyulingan ini bukan sahaja berada pada zaman moden sewaktu ketika sekarang, namun zaman ketika tamadun India ini telah pun diterapkan aktiviti-aktiviti penyulingan ini dan dilaksanakan pada saat hingga ketika ini. Seterusnya, okey, seterusnya kita beralih kepada tamadun Melayu, ya. Tamadun Melayu ini kita lihat daripada peta yang terdapat di sini tadi, ya, dia berasaskan kepada Asia bahagian timur ni lah, ya. Okey, tamadun Melayu adalah tamadun yang dibentuk oleh setengah kumpulan orang Melayu yang bertempat satu wilayah di Asia Tenggara secara meluas, ya. Gugusan Kepulauan Melayu, gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi adalah wilayah di Asia Tenggara, ya. Okey, seterusnya kewujudan pengaruh Islam di rantau alam Melayu ini mempunyai hubungan dengan tamadun Melayu, ya. Kemasukan pengaruh-pengaruh Islam daripada Asia Timur, ya, maka mereka masuk ke dalam negara kita di Malaysia ini telah menyebarkan agama Islam, maka wujudnya tamadun Melayu ini pun ada persangkutannya di sini, ya. Kemudian tamadun ini juga adalah tamadun yang sangat kreatif dari segi kesenian seperti songket dan sebagainya. Tamadun ini juga sangat terkenal dari segi nilai budaya yang baik kerana menjadikan agama Islam sebagai agama pelengkap dalam sesuatu tamadun. Seterusnya, tamadun ini menunjukkan kepandaian dan kebijaksanaan dari pelbagai bidang seperti bidang sains dan teknologi yang boleh dikagumi oleh tamadun lain. Tamadun Melayu hari ini lebih percaya kepada konsep ketuhanan dan menghormati di antara satu sama lain, ya. Jika kita lihat kepada tamadun Melayu ini, banyak sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh tamadun Melayu ini seperti songket yang dahulunya kita keluarkan sehingga ke hari ini juga digunakan sebagai penunjuk kepada tamadun kita, ya, tamadun Melayu. Dan juga begitu juga dengan adab dan nilai kesopanan yang berada dalam tamadun ini diterjemahkan dalam tamadun Melayu. Asal dikatakan tamadun Melayu, orang Melayu kita tahu bahawa orang Melayu ini adalah orang yang bersopan santun, berbudi pekerti. Okey, seterusnya.
Okey, dari sudut perubatan Melayu ya, perubatan tradisional tamadun Melayu pun dijelaskan dalam buku, iaitu buku perubatan Melayu atau lebih dikenali sebagai kitab tip ya. Kitab tip ataupun kitab tip yang sangat terkenal seperti Taji Muluk terdapat dalam masyarakat Melayu menamakannya ya sebagai kitab mujarrabat Melayu ya. Dalam kitab Taji Muluk ni sebenarnya orang Melayu telah mengumpulkan hasil-hasil herba dan juga cara perawatan dalam ilmu sihir dan juga ilmu perubatan tradisional ya. Buku tip ini mengandungi lebih kurang 500 muka surat yang berkaitan dengan pelbagai perkara dan fasal. Fasal yang dimaksudkan seperti yang menerangkan mengenai pengubatan dan cara berhubung dengan ilmu sihir ya. Maksudnya perubatan tradisional ini bukan setakat perubatan dari sudut penyakit berdasarkan daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh perubatan Melayu ini menggunakan herba-herba, namun perubatan-perubatan sihir juga dilaksanakan dalam perubatan tradisional ini. Okey, seterusnya. Okey, teknologi pembuatan ya. Kita lihat teknologi yang pertama iaitu dari bangunan, teknologi pembuatan bangunan. Tamadun Melayu ini tidak ketinggalan dengan pelbagai kemahiran teknologi pembinaan. Teknologi seperti konkrit ringan dan sistem IBS banyak digunakan ya. Bagi menggantikan kaedah konvensional yang digunakan sebelum ini seperti penggunaan bumbung limas, ruang induk, ruang tengah, serambi, beranda, ruang dapur, ruang panggung dan lain-lain ya. Kita boleh lihat kalau rumah nenek-nenek moyang kita dulu adanya serambi, adanya bahagian tengah, adanya atap yang jenis ukiran dan digunakan atap yang ada ukiran-ukirannya. Ini semua adalah daripada teknologi pembuatan bangunan berdasarkan teknologi Melayu ya. Perubahan teknologi ini terbukti meningkatkan mutu dan kualiti pembinaan di samping memudahkan proses pembinaan tersebut. Perubahan teknologi ini terbukti meningkatkan mutu dan kualiti pembinaan di samping kehalusan seni akan terus disanjung sebagai satu hasil usaha serta kemajuan yang dicapai oleh tamadun Melayu. Dan seterusnya dalam bidang teknologi alam bina juga orang Melayu mahir dalam pembinaan rumah dan juga masjid ya. Dalam pembinaan rumah dan juga masjid dahulu saya pernah pergi ke satu masjid ya yang terdapat di, tidak silap saya, di Melaka ya. Satu masjid ini dia hanya menggunakan kayu tanpa menggunakan paku. Maksudnya dilubangkan kayu-kayu ini, dimasukkan cangkuk-cangkuknya ke situ ya. Dan kita boleh lihat bagaimana teknologi Melayu sewaktu ketika dahulu dalam pembinaan rumah dan juga masjid mempunyai ukiran-ukiran yang tersendiri dan caranya yang tersendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknologi pembuatan yang kedua iaitu pemeti api. Di saat bangsa Eropah bangga dengan penghasilan mancis ya. Saat ini bangsa Eropah hanya menggunakan mancis saja. Belum lagi ya. Hanya menggunakan mancis saja. Pada ketika itu bangsa Melayu pun berjaya mencipta pemeti api. Saat ini kita dah berjaya mencipta pemeti api di saat Eropah masih lagi menggunakan mancis ya, yang diperbuat daripada tanduk dengan menggunakan serbuk putih daripada pokok nau yang memberi kesan kepada seperti kerosin. Teknologi ini pun digunakan pakai oleh bangsa Melayu sejak 600 tahun yang lalu. Maksudnya bila kita lihat daripada tamadun Melayu ini sendiri, tamadun Melayu ini sendiri sebenarnya telah kehadapan berbanding dengan tamadun yang berada di Eropah ya dan juga Barat. Sebab apabila kita lihat mancis yang masih digunakan di Eropah, mereka bangga dengan penghasilan api yang mudah, tidak perlu lagi dengan menggunakan kayu, dengan menggesek kayu, dengan mengeluarkan api, mereka dapat menciptakan mancis. Namun di bangsa Melayu kita dapat menciptakan satu pemeti api ya, menggunakan tumbuh-tumbuhan saja. Okey, seterusnya. Okey, keperluan rumah ya. Dari sudut teknologi pembuatan keperluan rumah, menggunakan kaedah tanah liat di antaranya ialah mangkuk, periuk, pinggan, cawan, kuali dan sebagainya. Ini yang biasa kita lihat ya. Ada juga lagi masih sehingga sekarang ini orang menggunakan periuk dari penghasilan tanah liat ya. Okey, alat-alat perabot seperti almari, kerusi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pembuatan labu sayung sebagai alat penyejukan air. Sekarang ini kalau kita lihat ya, labu sayung ini masih lagi dihasilkan, dibuat di Perak banyak lagi ya. Dihasilkan labu sayung ini yang merupakan orang dahulu tidak menggunakan peti ais, maka mereka ingin menyejukkan air ini, mereka memasukkan air minuman ke dalam labu sayung, lalu mereka pun menggunakan labu sayung itu tadi. Seterusnya pakaian.
fashion yang direka oleh tamadun Melayu mampu menunjukkan identiti dan jati diri masyarakatnya yang sopan dan bercorak Islami, seperti baju kurung, baju Melayu, kebaya dan sebagainya, ya. Ini adalah tamadun Melayu, penghasilan dan sudut pemakaian tamadun Melayu, ya. Seterusnya, peralatan tulis. Mereka menghasilkan kertas daripada buluh dan juga penghasilan dakwah daripada buah pinang, bunga sedanduk dan juga akar pokok bagi tujuan penulisan sewaktu ketika dahulu. Okey, seterusnya. Okey, teknologi pertanian, ya. Kita beralih kepada teknologi pertanian. Teknologi pembajakan dan juga sistem saliran air yang digunakan dalam proses pengairan pertanian seperti penanaman padi dan sebagainya. Pada saat ini teknik pembajakan juga telah digunakan dan juga aliran sungai. Kalau kita aliran air, ya, kita lihat bagaimana sampai sekarang lagi kita masih menggunakan sistem saliran air untuk tujuan penanaman padi dan sebagainya, ya. Contoh yang dapat dilihat seperti parang, sabit, cangkul dan sebagainya digunakan pada masa dahulu dengan tujuan memudahkan kerja, digantikan dengan pelbagai rekaan mesin pertanian yang jauh lebih memudahkan petani sekaligus meningkatkan produktiviti mereka, ya. Kita lihat pada asalnya kita menggunakan parang, sabit, cangkul dan sebagainya. Lalu kita berubah pada teknologi yang lebih canggih dari sudut pertanian ini. Okey, seterusnya. Okey, teknologi perkapalan, ya. Kita tidak melihat sahaja hanya kenderaan-kenderaan yang kita gunakan di darat, tapi teknologi perkapalan ini sebab orang dulu ni dia banyak menggunakan. Kita lihat, ya, bagaimana tamadun Melayu ini wujud di Kota Melaka dan sebagainya. Kita ni lebih kepada keadaan di pesisir pantai. Maka pengangkutan kita lebih kepada pengangkutan air kerana kita ni adalah laluan masuk dari pelbagai sudut, ya. Jadi kat sini kita lihat masyarakat Melayu awal juga berjaya menghasilkan kenderaan di laut. Contohnya seperti perahu, kapal dan sampan bagi kegunaan masyarakat Melayu untuk mencari rezeki. Kapal-kapal ini sangat penting dan diperlukan kepada para pedagang, penangkap hasil laut dan juga tentera, ya. Kapal-kapal ini bukan sahaja digunakan untuk para pedagang yang berdagang ke negara kita, namun kapal-kapal ini juga digunakan untuk menangkap hasil-hasil laut dan juga dari sudut ketenteraan, ya. Maksudnya dari dulu lagi sistem pertahanan kita ini sudah pun ada dan pembuatan kapal pun telah dilaksanakan bagi tujuan ketenteraan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan sambung berkenaan tamadun Mesir Purba. Apakah perkembangan tamadun Mesir Purba yang dapat dijadikan contoh dalam sains dan teknologi masa kini, iaitu daripada segi pembinaan kapal. Pada zaman tamadun Mesir Purba, kapal-kapal banyak dikirim untuk memperoleh kayu untuk membuat kapal, membina rumah dan perabot di kawasan pantai Syria. Dekat masa waktu tamadun Mesir Purba, pembinaan kapal memang sangat popular sebab banyak berdagang, dan tambah pula tamadun Mesir Purba di kawasan lembah perairan memang ramai pedagang. Dan selain daripada itu, tamadun Mesir Purba juga berkembang dalam industri mencipta kaca dan permata-permata yang indah untuk dijadikan sebagai perhiasan. Selain daripada itu, dalam tamadun Mesir Purba juga mereka memiliki kemahiran berkaitan geometri, iaitu cabang daripada ilmu matematik untuk mengukur sesuatu bahan dalam bentuk solid, pepejal, seperti mana yang mereka telah bina piramid sewaktu dinasti ketiga. Dinasti ni macam pemerintahan lah ataupun empayar. Pada dinasti ketiga, pada tamadun Mesir Purba, piramid yang terbesar yang ada kita selalu nampak dekat Mesir telah dibina, yang paling terbesar sewaktu dinasti ketiga, berfungsi sebagai kubur. Maknanya dalam tu makam semua orang-orang yang mati dikuburkan di situ, di dalam piramid. Kalau siapa yang pernah pergi ke Mesir tu mungkin pernah masuk, pernah tengok. Okay, masa dinasti keempat pula, Fir'aun Khufu. Fir'aun ni maksudnya raja digelar Fir'aun masa tu. Khufu atau dikenali dengan nama Cheops.
telah dimakamkan di dalam piramid besar yang dibina, hasil daripada 100,000 orang pekerja. Yang ini nak menunjukkan dalam masa 20 tahun, nak menunjukkan waktu tu tamadun Mesir Purba ni dia memang mengungguli dalam kemahiran geometri untuk membina sesuatu binaan. Masa tu waktu dan tidak mampu dilakukan di kawasan di tempat-tempat lain. Itulah kelebihan yang ada di waktu tamadun Mesir Purba yang dapat menjadi contoh untuk zaman sekarang, masa kini. Okey, seterusnya kita beralih kepada tamadun barat. Tamadun barat ialah tamadun yang mengalami beberapa fasa. Dia ada zaman kemunduran. Kemajuan sains dan teknologi yang muncul dalam tamadun barat. Terdapat banyak sebenarnya kemajuan dalam tamadun barat, tetapi mereka banyak setelah mereka mundur dulu, setelah mereka bangkit, mereka banyak menguasai kemajuan sains dan teknologi seperti mana yang kita dapat tengok pada waktu kini. Antaranya ialah mereka mendominasi akses ruang angkasa dan industri aero angkasa dunia. Maksudnya yang menguasai macam penciptaan roket, nak pergi ke ruang angkasa, nak pergi ke membuat kajian satelit. Seterusnya, mereka menguasai laluan maritim antarabangsa dunia. Seperti yang kita tahu, kalau contoh sekarang ni, laluan maritim ni maknanya laluan laut, perairan. Seperti yang terjadi sekarang ni di Palestin, orang barat, Israel, maknanya sekutu pada negara-negara barat yang menguasai laluan antarabangsa dunia. Seterusnya, tamadun barat juga terkehadapan. Pada masa kini kita boleh nampak tamadun barat ini kehadapan dalam aspek pendidikan dan teknologi. Seperti yang dapat dilihat di negara Finland. Negara Finland diakui sebagai negara yang baik dalam segi pendidikan kerana cara pengajaran yang lebih melihat sesuai dengan situasi masyarakatnya pada masa kini. Selain daripada itu, tamadun barat juga dilihat mempunyai penyelidikan dan pembangunan fizikal yang terkemuka. Dia orang lagi banyak buat research, R&D, research and development. Banyak kajian-kajian yang diketengahkan, yang diwawarkan, yang dikongsi dan dipopularkan lah. Dan memang seterusnya pun kita nampak teknologi barat ni, mereka ni menguasai media dan hiburan. Jadi apa-apa yang mereka share, apa benda yang mereka dah lakukan kejayaan, semua mereka akan share, akan bagi tahu di dunia. Sebab mereka mengungguli pada waktu ini. Seterusnya mereka mengungguli sistem operasi dan perisian komputer. Macam yang kita nampak, tamadun barat dia kalau pada masa ni kita tengok aplikasi iPhone, apalah yang gadget-gadget yang canggih itu, kan daripada negara-negara barat kan. Nak katanya di sini kemajuan sains dan teknologi itu memang, kalau komputer contoh macam Intel, Microsoft, banyak datangnya daripada barat. Dan yang terakhir, tamadun barat juga mengawal tenaga nuklear, biological dan kimia. Walaupun mereka tidak menyumbang kepada penemuan tenaga nuklear tu, biological tu, kimia, tapi mereka yang mengawal, mereka yang menjadi macam menjadi orang kata ketua lah, pengurus tenaga nuklear, kerana mereka mempunyai kuasa dalam tamadun. Okey. Apa yang kita dapat pelajari daripada topik ini ialah, yang pertama, kita sebagai
manusia kita perlu mengambil iktibar daripada tamadun yang lepas. Okay. Sebab kita tak hidup pada zaman tamadun yang lepas kan, jadi kita ambil iktibar apa yang mereka dapat, apa yang kejayaan yang mereka dapat, kita jadikan sebagai pendorong. Apa yang contoh macam ada kemunduran yang berlaku pada zaman tamadun barat satu masa dahulu, kita jadikan iktibar. Kita ambil apa benda yang mereka silap. Kalau masa zaman tamadun Islam megah satu masa dahulu, apa yang berjaya kita ambil. Contoh macam kegigihan para ilmuwan, kita ambil dan kita jadikan pengajaran. Yang kedua, mestilah kita sentiasa membaca, kita mengkaji dan menghayati sejarah. Sekadar membaca tanpa mengkaji dan menghayati tak boleh juga. Jadi kita mesti baca, kita kaji, kita tahu kenapa punca, kenapa sebab terjadinya sesuatu benda tu berlaku. Bukannya sekadar dengar macam tu. Okay, dan menghayati. Menghayati ni maksudnya kita mengamalkan apa yang kita faham, apa yang kita kaji tu ke dalam kehidupan. Okey, seterusnya yang ketiga, kita daripada topik ni kita boleh menghargai dan kita boleh mensyukuri jasa dan sumbangan tokoh-tokoh ilmuwan dan sejarawan, kerana pelbagai sumbangan telah para ilmuwan sumbangkan, telah mereka lakukan, seperti mereka melakukan analisis, kajian. Kita kena hargai dan kita kena sentiasa bersyukur dengan jasa-jasa tokoh dan sejarawan yang banyak memberi kemudahan dan keselesaan pada kita pada masa ini. Okay, seterusnya yang terakhir, tidak mudah terhasut dengan dakyah dan godaan material. Seperti yang kita tahu, kalau untuk membangunkan sesuatu tamadun, contohnya untuk membangunkan tamadun Islam, kita hendaklah mempunyai pegangan agama yang kuat, akidah yang mantap, mengamalkan syariah. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan anasir-anasir yang tidak baik, negatif. Contohnya macam yang berlaku dalam tamadun barat lah. Mereka mengamalkan sekularisme, hedonisme yang sangat mementingkan hiburan, mementingkan dunia dan kekayaan. Jadi kita kena ada suatu pegangan supaya kita tidak mudah terhasut dengan dakyah dan godaan material. Maksudnya luaran lah, seperti kemewahan, keduniaan. Okay. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.